Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini kita teruskan dengan tajuk 5.1.3 penyelesaian masalah melibatkan kekongruenan. Okay. Sebelum ni kita dah belajar sifat-sifat kongruen dan juga sifat kongruen dalam segitiga. Okay, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Baik, contoh 1. Okey, rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR, okey, PQR dengan keadaan PR sama dengan QR. Okey, PR sama panjang dengan QR dan A dan B ialah masing-masing titik tengah bagi sisi PR dan juga QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR, so yang ini PBR adalah kongruen dengan QAR. QAR, so yang ini. Okey, so dia ada dua segitiga. Okey, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua. Okey, jadi cikgu pecahkan kepada dua bentuk. Yang pertama tadi PBR, A tadi. So PBR kita potong di sini. Kita dapat bentuk yang ini. Dan satu lagi QAR. Okey, so yang ini. So cikgu dapatkan bentuk yang ini. Okey, jadi kita nak lihat tunjukkan bahawa adakah dia kongruen. Jadi di sini kalau kita lihat garis PR sisinya adalah sepadan dengan QR. Dia sama panjang dengan QR. PR sama panjang dengan QR. Okey, kemudian kita ada lagi PB. So kalau kita lihat PB, sebab ini sama panjang, maka PB dengan QA juga adalah sisi yang sepadan. Okey. Jadi lagi kita ada di sini sebab dia ini adalah segitiga sama kaki. Okey. Jadi sudut yang ini PRB dia sama dengan sudut QRA. Okey, sudut ini adalah sama. Okey. So jadi di sini dia semua sisi sepadan, dua sisi sepadannya adalah sama. Dan juga sudut R ini PRB dan juga QRA juga adalah sudut yang samalah sebab dia daripada segitiga yang ini. Okey, maka yang ini kita katakan segitiga, kedua-dua segitiga ini adalah kongruen sebab dia yang kalau yang ini dia memenuhi ciri sisi sudut. Okey, sisi sudut. Okey, sebab yang ini dia sudutnya berada di luar daripada, dia tidak berada di antara dua garisan yang ini. Dia tak tercangkum oleh dua garisan yang ini. Atau kita juga boleh bandingkan dengan sisi ni, sisi RB dengan sisi AR. Okey, kalau yang ni kita ambil garis ini dengan yang sudut yang ini. Dia memenuhi ciri sisi sudut sisi. Jadi kita boleh buktikan dengan mana-mana sisi lah. Okey, yang sepadan, maka kita katakan dua segitiga PBR dan QAR ini adalah kongruen. Okey, so ini jawapan yang telah diselesaikan. Okey, kalau tengok yang ini, okey, PR sama dengan QR. So dua garis ni sama. Kemudian PRB sudut di sini samalah dengan sudut QRA. So sudutnya di sinilah. Dan BR ini perbandingan dengan BR. BR sama panjang dengan AR. Okey, maka kedua-dua segitiga adalah kongruen. Okey. Baik, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, ini satu lagi contoh penyelesaian masalah. Okey, dia kata Siva menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium yang kongruen seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Okey, yang ini awak boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks muka surat 132. Okey, cikgu jelaskan lagi penerangannya. Dia kata di sini Siva menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium yang kongruen seperti ditunjukkan dalam rajah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Okey, ini separuh logo ni. Okey, yang warna hijau kuning ni.
Okey, Siva mencantumkan dua keping kad itu untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Okey, jika perimeter pentagon itu ialah 90 cm, hitung luas dalam cm persegi pentagon itu. Okey, bentuk yang kad ini, dua-dua ni adalah bentuk trapezium. So, bila dicantumkan, dia akan jadi satu bentuk pentagon. So, awak kena fikirkan macam mana awak nak gabungkan ni. So, jadi supaya dia jadi pentagon dan kita dapat satu logo. Jadi, nampak di sini, logo ni dia sama. Okey, logo pun kongruent. So, kita cantumkan bagi logo dia di sini lah. So, maksudnya di sini, AB ni kita akan cantumkan di sini. Dia sama dengan panjang PQ. Okey, so jadi akan jadi pentagon yang macam ini. Okey, dan dia akan ada logo di sinilah. Okey, so itu cara kita kena rancang strategi macam mana kita nak cantumkan. Okey, langkah pertama tadi kita dah fahamkan soalan, kita kena rancang strategi. Okey, sekarang bila dah dicantumkan macam ni, kita dah dapat bentuk pentagon. Okey, dan diberi maklumat perimeter pentagon ini adalah 90 cm. Maksudnya tambah semua ni CD, AD, QR, RS dan sini CS ini jumlahnya mesti 90. Jadi kita nak cari CS ini, kita tolaklah 90, tolak panjang semua ni. Okey, AD tolak ni, DC tolak QR, tolak ni. So tolak 20, tolak 20, tolak 13, tolak 13, maka kita akan dapat panjang CS. Okey. Kemudian soalannya kita nak cari luas pentagon. Okey, jadi kita kena rancang bila nak cari luas pentagon, kita tak ada formula luas pentagon, jadi kita cari luas sebahagian ni. Okey, contoh kalau kita pecahkan pentagon pada dua bentuk, maksudnya kita cari luas trapezium ni, kita akan darab dua lah. Okey, jadi bila nak cari luas trapezium ni, masalahnya apa? Kalau formula luas trapezium, hasil tambah dua garis selari, okey, darab dengan tinggi. So, tinggi ni tadi kita boleh carilah sebab 90 tolak semua ni tadi, kita akan dapat baki ni, kita bahagi 2. Kemudian, kita dah dapat panjang CB dengan PS ni, kita boleh cari, kita kena tahu panjang BA ni, AB ni. Okay, jadi kita guna konsep teorem Pythagoras. Okay, sebab CB dia sama panjang dengan yang ni, jadi kita boleh cari yang ini. Okay, so itu perancangannya. Rancang dulu strategi penyelesaian. Okey, kita tengok penyelesaian di sini. Okey, CS tadi, kita cari CS, kita dapat 24. Yang ni tadi, so semua ni CS ni 24. Jadi CB 24 bahagi 2. So CB dapat 12, PS juga 12. Okey, jadi di situ kita boleh cari untuk nilai yang ini. Okey, dan sini dapat 12. So bila di sini 12, maka sini juga 12. Dan kita nak cari AB ni. Okey, ini adalah rajah trapezium dah yang ini. Okey, kita dah pusingkan dia. So, kita dapat bentuk trapezium yang asal tadi. Okey, so sekarang kita nak cari luas, kita kena cari panjang sisi AB. Okey, sebab formula kena guna hasil tambah garis selari. Jadi, bila nak cari sini, kita dah tahu ini CD 20, maka sebahagian ni 20. Dan BC tadi kita dah dapat 12, maka di sini 12. So yang ini dapat segitiga bersudut tegak ni. So sini 13. Okey, dan kita boleh cari sini 12. Ini sudut tepat, maka kita boleh cari nilai X ini. Okey, guna konsep teorem Pythagoras, 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2, maka dapat di sini 5. Okey, jadi boleh cari luas pentagon 2 kali luas trapezium. So kita cari ini adalah luas trapezium. 1/2 darab hasil tambah garis selari. 20, sini 25 lah. Dari A ke B ni 25. Okey, kemudian darab dengan tinggi trapezium 12. Okey, kita darab 2 sebab tadi rajah asal tu trapezium, darab kita gabungkan dia jadi pentagon kan. 2 trapezium kita cantumkan, so dia jadi pentagon. Jadi sebab tu kena darab dengan 2, maka luas pentagon di sini adalah 540 cm persegi.
Okey, contoh yang ketiga, kita lihat satu lagi soalan. Okey, di sini dia kata Puan Noria mempunyai sebidang tanah berbentuk trapezium. Dia telah membahagikan tanahnya kepada 3 bahagian yang kongruen. Okey, kongruen maksudnya sama saiz dan sama panjang sisi sepadan semua. Seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey, soalan A, hitung perimeter dalam meter bagi seluruh tanah itu. Jadi kita kena perhatikan rajah dan kena rancang penyelesaian. Pertama, bila dia kata perimeter, maksudnya kita kena tahu semua ni. Okey, jadi di sini kita boleh tahu, okey, kalau di sini 80, maka di sini juga 80. Okey, sini 80 dan bakinya kita boleh tahu tapak yang ni. Okey, so 320 tolak 80, kita ada 240. So kita bahagi 2 lah untuk sisi ini dengan ini. So jadi sini kita dapat 240 bahagi 2. Di sini 120. Bahagian ni pun 120. Yang tengah ni 80. Okey. Jadi bila dapat di sini 120, yang ini dia sama sepadan di sini. Sini pun 120 dan yang ini dia sama panjang, yang ini 80. Sebab dia kata kongruen. Okey, sekarang kita boleh cari perimeter. Maksudnya kita tambah seluruh rajah. Jadi ada sisi yang kita tak tahu lagi. Sini kita boleh tambah semua. Sini 200, sini 320. Yang ini kita perlu cari. Okey, jadi macam mana nak cari sisi yang ini? Okey, kita perlu cari sisi yang condong ini. Okey, jadi kita jadikan dia satu segitiga bersudut tegak. Okey, macam ni. Okey, kalau di sini 80, sini pun 80, so baki di sini adalah 40. Okey, cikgu besarkan segitiga yang ni. Okey, sini tinggi sini 200. Yang ini tinggal 40 sebab semua ni 120, tolak dari sini ke sini 80. Dia sama dengan sini. Jadi baki di sini 40. Jadi segitiga bersudut tegak, so kita boleh guna teorem Pythagoras. 200 kuasa 2. Okey, 200 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 puncakan. Okey, katalah sini X. Nak cari X. Jadi, so dapat jawapan, awak tekan puncanya dapat berapa? 203.96. So, sini panjang dia 203.96. Jadi, kita boleh cari perimeter. So, nak cari perimeter maksudnya kita tambahlah semua. So, maka perimeter tambah semua. Sini 80, 80, 120. Jadi yang ini semua ni 280. Tambah sini 200. Tambah yang ini 320. Okey, dan tambah di sini 203.96. Okey, dan kita akan dapat jumlahnya 1003.96 unit meter panjang. Okey. Okey, seterusnya soalan B, kita nak cari luas untuk setiap bahagian tanah. Jadi dia pecah pada 3 bahagian. So kita nak cari setiap bahagian ni. Okey, cari satu je lah. Okey, so jadi yang ni adalah bentuk trapezium. Jadi kalau nak cari luas, so sini lah tingginya, ini garis selari dia yang ini 80 dengan 120 darab dengan tinggi. Jadi luas bagi setiap bahagian adalah formulanya 1/2. Okey, bentuk satu bahagian tadi daripada rajah yang ini tadi. Okey, cikgu ambil yang ni, A ni. Okey, bentuk dia adalah begini. Kita nak cari luas satu bahagian sahaja. So, jadi kita guna formula luas trapezium. So, luas, formula dia adalah hasil tambah garis selari. Okey, garis selari darab dengan tinggi trapezium. Okey, jadi hasil tambah garis selari maksudnya yang ni selari.
1/2. 1/2 darab dengan hasil tambah garis lari darab dengan tinggi. Jadi 1/2 hasil tambah garis lari ni 80 tambah 120. Tinggi dia yang ni. Jarak antara dua garis lari ni tinggi. Okey, 200. Okey, jadi dapat jawapan 20,000 meter persegi. Okey, so itu cara untuk penyelesaian masalah melibatkan kongruen. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung untuk tajuk pembesaran. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.